Senario yang semakin merunsingkan ibu bapa dan masyarakat di Malaysia pada ketika ini ialah keganasan tingkah laku yang berlaku, iaitu kejadian buli. Isu buli dalam kalangan remaja tidak pernah berkurang, bahkan semakin merisaukan banyak pihak. Biarpun pelbagai garis panduan, peringatan dan nasihat dihimpunkan menerusi media sosial, penyelesaian terhadap gejala sosial ini masih kabur. Jadi, pada hari ini, kumpulan kami akan mengupas isu buli dengan lebih lanjut. Mari kita saksikan. Definisi buli. Buli merupakan perbuatan negatif yang dikenakan oleh seseorang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap seseorang yang lebih lemah atau kurang berkuasa secara berulang kali. Buli mungkin dilakukan oleh seorang pembuli, iaitu secara individu, atau beberapa pembuli yang juga dikenali sebagai buli kolektif terhadap seorang mangsa atau sekumpulan mangsa. Terdapat 4 jenis buli, iaitu buli fizikal, buli lisan, buli mental dan buli cyber. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, 1 dalam 6 remaja di Malaysia adalah merupakan mangsa buli. Kajian menunjukkan kes buli banyak berlaku dalam kalangan remaja tingkatan 1 iaitu sebanyak 23% dan akan berkurang sehingga 10% di tingkatan 2. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia juga, 16% daripada keseluruhan kes buli adalah disebabkan alasan mengejek untuk fizikal atau rupa seseorang. Menurut statistik kes buli tersebut, apakah umur, latar belakang ataupun agama menjadi faktor kepada berlakunya pembulian di sekolah. Punca berlakunya kes buli terbagi kepada faktor luaran dan faktor dalaman. Faktor luaran ini melibatkan persekitaran dan sosial seperti pengaruh rakan-rakan. Tekanan yang diberikan oleh rakan mendorong seseorang terpengaruh untuk mengikut tingkah laku rakan mereka yang suka membuli. Faktor dalaman melibatkan peribadi seseorang. Banyak kajian menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar yang membuli ini adalah pelajar yang kurang berdisiplin. Mereka sering melakukan kesalahan disiplin termasuklah membuli untuk mendapatkan perhatian daripada ibu bapa mereka. Seterusnya, buli juga dapat memberi kesan pada dua golongan iaitu terhadap mangsa dan juga kepada pembuli itu sendiri. Mangsa buli sangat terkesan terutama dari segi emosi mereka. Hal ini kerana mereka akan merasa kurang keyakinan untuk sosial dan lebih memilih untuk berdiam diri. Mangsa buli juga berisiko untuk mengalami pelbagai masalah mental seperti masalah kebimbangan dan masalah kemarahan yang agak teruk. Golongan ini juga akan menjadi kurang mahir untuk berkomunikasi dan cenderung untuk menjadi pembuli sebagai kesan terhadap apa yang menimpa diri mereka ini. Dari perspektif pembuli pula, mereka akan lebih bersifat agresif dan tidak terbuka. Mereka juga akan mempunyai kurang sifat empati terhadap orang lain dan hanya mementingkan diri mereka sendiri. Selain itu, pembuli suka untuk mengekalkan hubungan sihat dengan masyarakat sekeliling kerana mereka telah dipanas hero sejak awal lagi. Daripada kajian lepas yang dijalankan oleh Doris Bender 2011 menunjukkan bahawa gejala buli yang berlaku boleh membawa kepada perlakuan antisosial dalam kalangan mangsa yang dibuli. Maka dengan itu, kajian mengenai program anti-buli seluruh sekolah dan langkah pencegahannya mestilah dijalankan dengan lebih bersepadu. Manakala menurut Anne Williford 2015 mengatakan bahawa kemahiran empati perlu diterapkan dalam kalangan belia bagi membasmi gejala buli yang berlaku di sekolah ini. Oleh itu, terdapat pelbagai cara dalam menangani isu buli tersebut. Antaranya adalah dengan mencari orang yang boleh dipercayai dan boleh membantu. Cara ini dapat dilakukan dengan mencari mereka yang boleh dipercayai untuk berkongsi masalah yang dialami. Hal ini dikatakan demikian kerana ia adalah demi menjamin kesejuahteraan emosi dan juga rohani. Mencari medium yang selamat dan bersesuaian bagi melepaskan tekanan juga merupakan cara untuk menangani isu tersebut. Antaranya adalah dengan melakukan hobi yang anda sukai seperti menonton movie, membaca novel dan juga bersukan. Bagi menangani isu buli di sekolah, semua pihak haruslah memainkan peranan mereka masing-masing dalam mengatasi isu ini. Misalnya, ibu bapa sebagai orang yang terdekat dengan pelajar perlulah meluangkan masa bersama anak-anak mereka, sentiasa peka dan mengambil tahu perkembangan mereka seperti memantau pergerakan, adab serta perlakuan mereka. Selain itu, rakan juga berperanan sebagai pendengar yang baik serta melaporkan kepada guru sekiranya melihat gejala buli di sekolah. Akhir sekali, pihak kerajaan haruslah turut serta memainkan peranan mereka dalam menangani isu ini dengan mengadakan kempen-kempen kesedaran mengenai kesan negatif gejala buli di sekolah supaya masyarakat lebih peka dan cakna mengenai isu ini. Sehubungan dengan topik ini, kumpulan kami telah bekerjasama dengan pembimbing rakan siswa,
Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah telah melaksanakan sebuah program perbincangan yang bertajuk Let's Together Stop Bullying yang telah dilaksanakan pada 31 Disember 2021 yang bertempat di platform Google Meet pada pukul 9 hingga 10.30 malam. Komuniti sasaran untuk program ini adalah dari kalangan mahasiswa-mahasiswi, institusi pendidikan tinggi serta orang awam. Objektif program ini adalah untuk memberi pendedahan terhadap isu buli di Malaysia, selain itu untuk melahirkan mahasiswa dan mahasiswi yang berfikiran bebas buli serta untuk mengatasi kes buli di kalangan mahasiswa dan mahasiswi. Kesimpulannya, program kami telah menerima sebanyak 26 respon positif daripada tontonan umum yang bukan sahaja terdiri daripada mahasiswa-mahasiswi UPSI, malahan daripada institut pengajian yang lain. Moga-moga program yang kami jalankan mendatangkan manfaat kepada bukan sahaja mahasiswa dan juga mahasiswi, malahan kepada orang ramai dan masyarakat di Malaysia. Tidak dilupakan juga telah pelbagai ilmu yang telah pun kami timba daripada segi teknikal, pengurusan masa dan juga pelaksanaan program. Sekian, terima kasih. Apa Tifa? Saya merupakan pelajar ijazah Sejarah Muda Pendidikan TESOL. Okey, Ifah daripada pengajian TESOL. Okey, untuk malam ni terima kasih Ifah kerana hadir. Boleh ajak lagi kawan-kawan yang lain untuk hadir program kita. Dan data ini diperoleh pada tahun 2019 dan kajian dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mana kita boleh lihat peratusan pelajar yang dibuli itu semakin meningkat apabila ia semakin berkurang umurnya. Agak-agaknya lah kan. Kenapa tingkatan 1 tu yang paling tinggi sekali kes peratusan dia? Ada sesiapa? Nak tulis luangan chat pun tak apa. Sebab mereka lemah, budak baru, tak ada pengalaman. Jadi budak-budak dewasa ni ambil kesempatan di atas kebaikan yang mereka ada, di atas kelemahan yang mereka ada. Menarik. Sebab pengaruh TV. Saya pernah menjadi mangsa buli, jadi saya tahu macam mana perasaan tu. Saya nampak. Okey. Apa yang saya dapatlah daripada video tu, ada 2 perkara. Which is satu about pembuli, which is di mana setiap orang yang maybe turn out kepada pembuli, kebanyakannya bersebab macam bully. One of the way untuk counter pembuli is about psikologi, di mana macam kita tahu kebanyakan pembuli ada orang kata mudah emosi, mudah cepat marah. Jadi as kita si mangsa buli, kita boleh counter dengan cara kita maybe counter daripada dia punya emosi. Macam contoh, kita tahu dia tengah marah. So one of the way untuk kita tenangkan dia, maybe kita boleh buat puji dia, buat dia senyum, macam gitu. So Let's together stop bullying. Let's together stop bullying. Let's together stop bully. Let's together stop bullying. 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 Let's together stop bullying.